Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflaha man tazakka. Dalam ayat yang lain disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang bersih dirinya. Tazakka, bersih dirinya. Ayat yang kedua, sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Ayat ini menjelaskan bahawasanya kejayaan sebenar akan dikecapi oleh seseorang apabila dia berjaya membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, yang disebut sebagai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan pembersihan hati. Salah satu daripada maksud dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana jiwa-jiwa manusia itu terbentuk. Jiwa-jiwa manusia dapat diislahkan. Inilah yang disebutkan oleh ulama tasawuf, kita perlu ambil berat untuk bersihkan hati kita. Kita perlu ambil berat untuk bersihkan jiwa kita. Jangan hanya mengambil berat soal membersihkan zahiriah ataupun lahiriah kita. Dari segi pakaian yang cantik, tubuh yang wangi, bahkan yang lebih penting daripada itu dalaman kita, kebersihan hati kita, kejernihan hati kita, yang ia menjadi penanda aras adakah satu orang itu berjaya ataupun tidak berjaya. Hati ni ataupun jiwa ni, dia ada sifat baik dan dia ada sifat tak baik. Ulama tasawuf kata tasawuf itu ataupun tazkiyah itu kita menghilangkan, takhliyah. Kita menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan tahliyah, kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Dan saya fikir perkara ini logik. Kita pun boleh faham bagaimana kita ingin membersihkan sebuah bilik. Sebelum kita nak bersihkan bilik, sebelum kita nak hiaskan dia, kita perlu bersihkan dulu daripada kotoran. Jangan dihias bersama masih ada kotoran-kotoran. Sapu-sapu dulu kan. Sapu-sapu terlebih dahulu. Kalau tidak, walaupun kita masukkan perabot yang mahal pun, dia tetap akan tercemar dengan kekotoran yang sedia ada di dalam bilik tersebut. Maka begitulah juga, mulakan dengan takhliyah, bersihkan hati. Soalannya, bagaimana kejernihan hati itu dapat dihasilkan? Pertama, dengan banyak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan seorang itu dia berzikir, dengan seseorang itu dia berselawat, dia seperti mengikis, membasuh karat-karat yang ada hati dia. Berzikir, sebut nama Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah dengan banyak membaca Quran. Dan yang ketiga adalah dengan bersahabat, bersohbah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang pembicaraannya hanya bagaimana kita nak dapat untung, lama kelamaan kita pun terkesan juga. Kita pun akan berperilaku seperti dia. Sebab itu di samping kita bergaul dengan orang yang kaya, bergaul juga dengan orang miskin. Dengan orang yang tidak ada jawatan. Moga-moga kita dapat belajar daripada rendah diri, rasa tak ada apa-apa. Dan proses ini perlu dilakukan. Kalaulah seorang itu dia berusaha, dia berdoa, dia melakukan amalan-amalan untuk membersihkan jiwanya, insya-Allah dia akan memperoleh seperti yang disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, dia akan mendapat kejayaan. Inilah kejayaan yang hakiki. Kejayaan-kejayaan selain daripada itu hanyalah kosmetik sementara. Yang
pujian setelah kita dapat kejayaan sementara ni, dia mungkin boleh bertukar menjadi kejian. Dulu orang lambung dia, dulu orang puji dia, kemudian orang keji dia. Tapi kejayaan yang hakiki ni, dia adalah sebuah kejayaan yang tidak ada lagi selepas itu kegagalan. Tidak ada lagi selepas itu kekejian, kerana kejayaan ini adalah menyebabkan satu orang itu masuk ke dalam syurga, yang syurga ini adalah berjaya dan berjaya, pujian dan pujian, gemilang dan gemilang. Dia tidak pernah berkurangan, bahkan sentiasa bertambah sehingga tidak ada titik noktahnya. Hak milik mutlak Ustaz. Masya-Allah. Itu dia kan.